Mana lengkap kan kalau laporan macam tu je pendek. Kenalah ada tuan punya laporan Zulhami Zana Azam yang bersama saya untuk nak ulas lebih lanjut tentang macam-macam yang dilalui Terengganu kan. Yes. Dan juga diorang punya perancangan untuk musim ni. Tapi Zul, yang tangkap perhatian saya sejauh mana situasi di Terengganu ni menyukarkan Nafuzi untuk mempersiapkan pasukannya bertemu dengan Pahang. Okey, kebetulan saya berada di Kelantan. Saya berada di Pantai Timur. Ya, betul, balik kampung ketika kan. tu. Hujan tak henti-henti selama 5 hari. Hujan bukan hujan yang biasa, hujan yang boleh dikatakan lebat sepanjang masa daripada pagi ke malam, dan saya ada tanyakan situasi itu kepada Coach Nafuzi dan dia tidak boleh melakukan latihan yang intensif, taktikal. Padang dalam keadaan padang basah, dan sudah pasti apabila hujan lebat, beliau tidak boleh melakukan latihan. Jadi beliau mengharapkan ataupun hanya mengharapkan latihan di gimnasium. Itu tidak membantu. Walaupun kalau kita tahu Terengganu FC ni antara pasukan yang awal juga melakukan latihan dan juga menjalani siri pramusim. Jadi sedikit sebanyak memang menjejaskan. Cumanya hari ini cuaca agak baik dan mereka boleh fokus untuk kembali berlatih. Nampak tadi pun masa Nafuzi Betul. buat video call tu, cerahlah. Yes. Tak mendung. Betul, tak mendung, dan kita harapkan permulaan hari ini dapat diteruskan dalam baki perlawanan yang orang kata baki hari sebelum perlawanan pertama yang akan berlangsung Sabtu ni untuk pasukan Terengganu di Kuantan. Kan? Yes. Okey, selain daripada harap semua berjalan lancar, tapi ada tak Nafuzi kongsi tentang sasaran Terengganu untuk musim ni? Okey, untuk pasukan Terengganu secara peribadi, Nafuzi dia punya sasaran peribadi mahu membawa pasukan Terengganu FC untuk layak ke saingan Piala AFC ataupun saingan lebih tinggi di peringkat Asia selepas mereka kempunan pada 2020. Ketika itu saingan itu tidak dapat dijalankan kerana COVID-19. Pada 2021, pasukan ini menamatkan saingan di tangga yang keempat. Ya. Sekaligus terlepas peluang untuk meraih tiket ke Piala AFC 2022. Jadi saya difahamkan itu antara sasaran utama yang diletakkan pengurusan Terengganu FC kepada Nafuzi Zain yang saya rasa untuk musim ketiganya ataupun musim keduanya bersama Terengganu FC sebagai ketua jurulatih skuad PT, dan saya melihat situasi yang agak mencabar juga bagi Nafuzi untuk deliver apa yang disasarkan oleh pihak pengurusan. Selain daripada itu, saya difahamkan ada orang kata bukan sasaran tetapi KPI. KPI yang diletakkan pengurusan kepada Nafuzi. Ini maklumat yang saya terima di mana Nafuzi diletakkan sasaran untuk menjadi juara Liga Super. Yes, itu yang satu. Tinggi sasaran tu. Tinggi sasaran tu. Dan satu saya rasa macam mungkin luar biasa ataupun susah. Bukan mustahil sebenarnya, tetapi kita tahu pasukan JDT dianggap sebagai paling favourite untuk menjadi juara. Tetapi dalam KPI Nafuzi ada termaktub ataupun ada tertulis mesti menjadi juara. Saya tidak pasti, tapi itu maklumat yang saya terima. Selain meraih sekurang-kurangnya satu piala musim ini. Jadi itu antara sasaran yang diletakkan Nafuzi untuk musim ini, tetapi Nafuzi secara peribadi saya percaya beliau meletakkan sasaran untuk memastikan Terengganu FC layak ke pentas Asia. Okey, tapi sebenarnya bukan kejutan kalau Terengganu katakanlah diberi KPI untuk jadi juara, kerana Terengganu adalah antara pasukan pesainglah untuk kejuaraan pun. Saya ingat itu antara kejutan sebab tidak ada lagi pasukan yang boleh mencabar JDT. Betul. Saya rasa betul juga tu. Duduk kita tengoklah musim akan start. Yes, itu yang kita akan nantikan. Okey, kita dah tengok tadi senarai pemain baru TFC. Antara nama-nama tersebut, siapa yang bakal membawa impak paling ketara pada pendapat Zul? Okey, sudah pasti saya memilih Kepa Sean Sherman. Cece Kipre boleh dianggap sebagai watak yang boleh diberi perhatian, tetapi faktor usia mungkin kita boleh memilih Kepa sebagai orang kata player to watch bagi TFC musim ini. Ini berdasarkan pencapaian ataupun prestasi yang ditunjukkan Kepa dalam musim lalu bersama Kedah, menjadi penjaring terbanyak bagi skuad Lang Merah dan telah menunjukkan aksi yang konsisten dari musim ke musim, bermula bersama skuad mungkin PJ City saya boleh katakan, dan seterusnya kini dibawa
ke Terengganu. Yang bertuahnya Kepa apabila beliau beraksi bersama pasukan baru dengan TFC ni, apabila beliau digandingkan dengan Cece Kepre. Jadi tidak ada masalah untuk beliau mengekalkan prestasi itu. Tetapi melihat kepada prestasi dalam pre-season, saya tak nampak Kepa menyelah berbanding Jordan Mintah ataupun Cece Kepre. Di mana kalau saya boleh kongsikan, daripada 7 perlawanan yang diharungi TFC sepanjang siri pramusim, mereka telah menang 5. Antaranya mentang Melaka, Selangor, Selangor FC2, PDRM dan tak salah satu pasukan Pahang. Jordan Mintah dan juga Cece antara yang menyelah menerusi jaringan yang dilakukan berbanding Kepa. Jadi mungkin taringnya akan bermula dalam peranan sebenar Liga Super nanti. Saya rasa taring dia malu masa pre-season. So tak keluar sepenuhnya lagi. Yes. Tengoklah bila musim start nanti, semua taring kuku semua keluar. Okey, melihat kepada 5 perlawanan awal Terengganu musim ni. Zul rasa Terengganu bakal berdepan masalah ataupun smooth sailing semua? Terengganu saya lihat laluan di peringkat awal ni agak bukan dikatakan senang tetapi agak mudah berbanding pasukan lain sebab mereka akan bertemu Pahang. Mereka sudah membuktikan kemampuan untuk menewaskan Pahang, menang menerusi keputusan 3-1 dan ini mungkin kita melihat bagaimana laluan ataupun jadual bagi pasukan Terengganu untuk 5 perlawanan pertama. Seperti saya dikatakan, mereka akan bertemu Sri Pahang FC pada perlawanan pertama yang mana saya jangkakan mungkin kelebihan memihak pada Terengganu atas kertas selain daripada rekod kemenangan 3-1 dalam persaingan pramusim dan seterusnya bertemu dengan Negeri Sembilan. 2 kali ya? Untuk saingan Piala FA, termasuk saingan Piala FA. Jadi Negeri Sembilan kita tahu sebagai pendatang baru, jadi mungkin kat sini kelebihan sekali lagi memihak Terengganu FC dan seterusnya PJ City sebelum bertemu dengan JDT yang kita boleh katakan perlawanan ataupun ujian sebenar bagi Terengganu FC daripada ataupun dalam tempoh 5 perlawanan pertama mereka. Jadi untuk mungkin 3 hingga 4 perlawanan atas kertas kelebihan memihak Terengganu untuk bermula dengan langkah kanan Ed. Ini boleh jadi permulaan untuk KPI itu akan jadi kenyataan atau tidak? Sudah pasti dan saya tidak menolak kemungkinan kalau pasukan Terengganu gagal untuk meraih mata yang baik dan juga kemenangan dalam beberapa perlawanan awal ni, ia akan memberi cabaran yang besar kepada Terengganu ataupun Nafuzi pada perlawanan kelima bertemu JDT. Dan saya melihat kalaulah dalam 5 perlawanan ini Nafuzi gagal merealisasikan misi dia untuk memastikan kemenangan, mungkin kedudukan dia juga akan terjejas. Awal lagi kan, belum start lagi. Itu macam-macam boleh berlaku kan. Okey, kita nak beralih pada satu lagi pasukan. Pasukan yang Terengganu akan berdepan 2 kali. Satu di Liga Super dan satu di Piala FA, iaitu Negeri Sembilan. Dan Zul sebenarnya sempat dapatkan Harold Gulon kan, pemain baru mereka. Apa dia kongsi? Bekas petanan Sri Pahang FC mencuri tumpuan dalam sesi pelancaran JC yang diadakan semalam dan sudah pasti kita ingin tanyakan dan mendapatkan perkembangan dan juga sasaran Harold Gulon bersama pasukan baru Negeri Sembilan FC pada musim ini. First of all, I'm very excited to be here in Negeri Sembilan. I'm very optimistic for this year. I would say my personal target is like try to myself to go back to the level I was in my first season. You know, I will try to be one of the best defender in the league, and that's what I can ask personally, honestly. Why you choose Negeri Sembilan, Mark? Why you choose Negeri Sembilan, Mark? Like as I said, I think it's a good challenge for me. You know. I was really happy in Pahang, but have to turn the page for a few reasons, And Negeri Sembilan came to me with like some good, let's say, good challenges. This team just come from Premier League, and they want to achieve something bigger than most of the teams coming from Premier League. I don't think we just looking to stay in the league for next year. We're looking for something more. I think with the player we have, the import that they signed, we have the big chance to do something great this year, try to reach at least top 6 for this year and see after next season. Agak menarik apabila Harold Gulon ada mengatakan sasaran dia secara peribadi mahu melihat Negeri Sembilan 6 kedudukan terbaik, tetapi pada dalam masa sama pihak pengurusan
sekadar meletakkan sasaran iaitu kekal dalam Liga Super. Jadi kalau tanya saya lah soalan ini sejauh mana pasukan Negeri Sembilan boleh berada dalam Liga Super pada 2022 selaku pendatang baru, saya melihat apa yang dikatakan oleh Harold Goulon ada rasional, ada orang kata relevan lah. Apa yang boleh saya katakan ialah berdasarkan rombakan yang dilakukan oleh pemain, barisan pemain di mana mereka telah merekrut 5 pemain baru untuk pemain import, iaitu David Mauto, Omid Nazari dan beberapa pemain lagi. Dan berdasarkan situasi itu, memang pasukan ini orang kata mahu melihat, orang kata memberi cabaran yang lebih baik dalam Liga Super berbanding Liga Perdana, selain mereka telah mendapatkan beberapa pemain baru tempatan. Dan diorang macam nothing to lose pun sebab diorang dah promote dia ke Liga Super, diorang nak buktikan diri juga. So semangat juang tu memang tinggi. Betul. Untuk tim Akbar ni, untuk pertengahan tu kita boleh katakan boleh dicapai. Boleh dicapai kan? Okey, boleh jadi realiti. Baik, Negeri Sembilan akan ke Kota Kinabalu untuk first match mereka. Kalau lihat senarai 5 games tak awal mereka lah, 5 perlawanan tak awal mereka, Zul rasa cabaran paling susah untuk Gideon mana? Bila? Okey, sudah pasti untuk Negeri Sembilan ni mereka dianggap sebagai pasukan yang mungkin pasukan lawan akan menganggap mereka lubuk mencari mata. Tetapi kalau kita melihat jadual ataupun laluan Negeri Sembilan dalam 5 perlawanan pertama ini, mereka akan bertemu dengan Sabah, Terengganu FC, dan selepas itu untuk persaingan Piala FA, perlawanan pertama Terengganu FC, dan seterusnya Selangor dan Penang FC. Kalau kita mencongak bagaimana pemburuan mata yang akan dilakukan oleh Negeri Sembilan, sudah pasti pada perlawanan pertama bertemu Sabah FC. Kerana apa? Kalau kita lihat Terengganu dan Selangor dan seterusnya Penang boleh dikatakan atas daripada mereka. Betul. Sabah boleh dikatakan kekuatan seimbang walaupun Sabah telah orang kata diberi nafas baru dengan kehadiran beberapa pemain kebangsaan dan juga di bawah bimbingan Dato' Ong Kim Swee. Tetapi saya melihat pertemuan pertama itu seimbang peluangnya untuk Negeri Sembilan meraih ataupun mencuri mata di sana. Jadi mereka harus bermula dengan langkah kanan kerana 3 perlawanan Liga Super yang menanti mereka iaitu Terengganu, Selangor dan Penang agak mencabar buat skuad bimbingan Kedawan. Kalau nak lihat dari segi prestasi dan juga ialah pasukan ni memang di atas mereka. Yep. So memang kena dapat confidence tu daripada sini. Perlawanan pertama bertemu Sabah FC. Yeah. Okey Zul, semalam kita dah dengar Presiden pasukan sasar kekal di Liga Super, Goulon pula sasar top 6 kan? Seperti kita katakan top tadi. 6. Zul setuju adakah sasaran tersebut realistik atau bukan nak kata apalah nanti Abang marah kan, tapi tak apa, dia tak boleh dengar sekarang. Kalau janganlah sampai Negeri Sembilan dipromot musim ni, lepas tu next season direlegasi pula. Okey, di peringkat awal ni saya boleh katakan ia realistik. Seperti yang saya katakan tadi, dengan perubahan yang dibawa menerusi pemain import dan pemain tempatan yang dibawa juga tidak kurang hebatnya kerana mereka diperkuatkan penjaga gol yang pernah mewakili skuad kebangsaan iaitu Ahmad Syihan Hazmi daripada PJ City. Beliau kembali ke Negeri Sembilan, termasuk pemain seperti Sean Eugene Sevaras yang gagal mendapat perhatian ataupun gagal mendapat minit permainan ketika bersama Selangor. Beliau kembali ke negeri kelahirannya. Jadi pemain-pemain tempatan yang dibawa oleh Devon juga memiliki potensi dan juga keupayaan untuk membantu pasukan. Selain 5 pemain import yang saya sebutkan tadi, sasaran yang realistik untuk Negeri Sembilan berada di kedudukan 6 teratas dan tidak mustahil boleh melakukannya. Mungkin 3 terbaik. Pernah berlaku apabila Penang FC, kita ambil contoh, sebagai pendatang baru, menamatkan saingan Liga di tempat yang ketiga. Jadi tiada yang mustahil buat Negeri Sembilan untuk mencipta kejutan. Dan apatah lagi berada di kedudukan pertengahan Liga. Apa yang pasti, ramai yang ingin melihat kelibat Negeri Sembilan lebih lama lagi di Liga Super. Itu yang diharapkan juga oleh Akbar Sari. Akbar Sari yang tak dapat tengok hari ini. Tapi tak apa. Terima kasih Zul. Sama-sama. Always the best. Yes, thank you.